komen Cik Wazi tentang anggota Parlimen Melayu yang dilantik sebagai Speaker Parlimen oleh Perdana Menteri Cik Zainul? Saya amat berbesar hati kerana Perdana Menteri sudah pun menunjuk Saya berasa berbesar hati kerana Perdana Menteri sudah pun menyatakan hasrat untuk melantik Encik Zainul Abidin Rashid selaku Speaker Parlimen seandainya beliau terpilih dalam pilihan raya nanti. Saya percaya Encik Zainul dengan pengalamannya sebagai seorang anggota Parlimen sepanjang 15 tahun yang lalu dan sebagai seorang pemimpin masyarakat sejak bertahun-tahun lalu, sejak beliau masih di bangku sekolah di universiti lagi, akan menjadi seorang speaker yang baik sekali. Beliau seorang yang berpengetahuan, beliau saya rasa dikenali orang dan adil dalam mengendalikan perbincangan sama ada politik atau sosial selama ini. Dan saya percaya beliau akan menjadi seorang anggota Parlimen yang dapat memimpin perbahasan di Parlimen. Lebih-lebih lagi dalam suasana di mana akan lebih terdapat banyak perbahasan, memandangkan akan terdapat lebih ramai anggota pembangkang di Parlimen, sama ada mereka terpilih ataupun sebagai NCMP. In English, your thoughts on Zainul? I think Mr. Zainul will make a good Speaker of Parliament. He is an experienced Member of Parliament of 15 years. And he has been a community leader for many years, since his school days and since his university days. He has the capability of leading and guiding discussions, and I'm sure he will be able to use his experience and capabilities to be a good Speaker of Parliament in a new Parliament in which we expect more debates, as we will have more opposition members in Parliament, whether they are elected or as NCMPs. Mr. Wazi, just one question on SDP. I would just like to have your take on the party. There are perceptions that has been saying that the party has improved its image. You have met the party in the last general election. Do you think that the party has improved its image in the ability to attract good candidates this time around, or what do you think? Well, we are seeing new candidates and people who have the academic credential and professional experience. Whether they are good candidates, it is up to residents to judge. And over time, we will know whether they are good candidates or not. I will not be able to judge them individually. I don't think it's fair to do that. But I think whether or not SDP has changed its image, whether or not it is cosmetic, it is up to residents and voters to decide. All I'm saying is, to residents in Sembawang GRC, judge us by our track record, by the promises that we have delivered, by the earnestness of the team, supported by grassroots leaders and activists to serve residents in Sembawang GRC. In your view, do you think they have changed their image or no? I mean, Health Minister said that he didn't think so. Well, I said earlier that yes, they are able to bring in new candidates with academic and professional credentials. But whether or not they have changed their image, it is up to residents to judge, not now, but over a period of time after they know the candidates better. But all I'm saying is, if you want to compare us, SDP and us, you should judge us by our track record. So, in a nutshell, judge them by the track record. What has SDP been in the past years, whether as slates of candidates or as a party? What have they done for residents in any particular GRC or for Singapore as a whole? What has the PAP done for people in Singapore? And that's how we should judge track record and image of any party, including the opposition party. Cik Wazi, mungkin pandangan Cik Wazi tentang GRC ataupun calon-calon yang akan bertanding di GRC Sembawang kali ini.
Kami telah pun bertugas di sini, Encik Ko, Encik Alan Lee dan saya telah bertugas di sini selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Dan sebenarnya kami telah pun bertugas bersama-sama selama 10 tahun yang lalu. Dan kami akan disertai oleh 2 orang calon, Encik Vikram Nair dan Encik Ong Teng Koon, yang berkebolehan dan mempunyai kewibawaan untuk berkhidmat kepada masyarakat di kawasan utara ini. Dan kami percaya kami akan dapat menunaikan janji-janji yang telah kami berikan, tawarkan kepada penduduk seperti mana yang telah kami lakukan 5 tahun yang lalu dan dalam penggal parlimen yang lalu sebelum itu. Kami berharap akan mendapat sokongan yang baik daripada para penduduk dan yang kami minta menilai kebolehan calon-calon dari parti kami dan juga parti pembangkang berdasarkan kepada apa yang kami dapat lakukan bagi penduduk untuk jangka masa sekurang-kurangnya 5 tahun yang lalu berdasarkan kepada prestasi kami sebelum ini. Sembawang juga kehilangan Cik K. Shanmugam dan juga Cik Maliki. Bagaimana nanti potensi ataupun kelayakan pasukan-pasukan baru di Jaya Sembawang? Sebenarnya kami telah kehilangan 3 orang calon, Cik Shanmugam, Dr. Maliki dan Dr. Lim Wee Kiat. Mereka telah bekerjasama dengan kami sebagai satu pasukan yang sangat kompak, yang padu. Dan mereka sekurang-kurangnya 2 daripada mereka akan mengetuai GRC Nisun yang kami percaya juga sama kuatnya dengan calon-calon kami di GRC Sembawang. Hakikat bahawa Encik Ko Boon Wan, Encik Alan Lee dan saya sudah pun bertugas di sini sekurang-kurangnya 10 tahun yang lalu memberikan landasan bagi kami untuk terus berkhidmat dengan baik bagi para penduduk, dan kali ini kami akan disertai oleh Encik Ong Teng Koon dan Encik Vikram Nair yang kami percaya juga akan dapat berkhidmat dengan baik kepada para penduduk. Dan walaupun kami sudah pun menjadi GRC yang lebih kecil, 5 orang anggota, kami akan terus bekerjasama dengan GRC Nisun di bawah satu majlis bandaran, iaitu Majlis Bandaran Sembawang, yang sehingga kini saya pengurusinya. Dan kami percaya gabungan antara 2 GRC ini akan terus dapat memberikan khidmat yang baik kepada para penduduk kita. Tentang pasukan SDP yang dijangka akan bertanding di GRC Sembawang? Well, inilah kali pertama kami melihat mereka disenaraikan. Kami tidak tahu siapakah mereka dan kami akan bekerja keras untuk memberitahu para penduduk dan pengundi mengenai apakah yang mereka dapat jangkakan daripada khidmat kami kepada mereka untuk 5 tahun akan datang berdasarkan kepada khidmat yang telah kami berikan kepada mereka sepanjang 5 tahun yang lalu. Encik Wazir, melihat kepada pilihan raya tahun 2006, kawasan Sembawang GRC telah menang dengan mudah, dan melihat kepada barisan parti pembangkang kali ini, kita lihat bahawa mereka mempunyai anggota-anggota yang lebih berkaliber, yang lebih berwibawa. Jadi apakah anda rasa bahawa pertandingan kali ini akan menjadi lebih sengit? Kami melihat semua pertandingan dalam pilihan raya sebagai satu pertandingan yang mungkin sengit. Dan sebab itulah kami telah pun melakarkan plan untuk pembangunan kawasan utara ini di Woodlands New Town, di Marsiling dan juga di Sembawang untuk kepentingan dan kemaslahatan para penduduk. Tidak kira sama ada siapakah calon-calon pembangkang, program yang kami tawarkan adalah untuk kebajikan para penduduk. Yang kedua, saya rasa apa yang boleh menjadi landasan penilaian para penduduk ialah apa yang telah kami lakukan bagi mereka sepanjang 5 tahun yang lalu. Jadi tidak kira siapakah calon pembangkang itu, sama ada mereka lebih berpendidikan tinggi ataupun tidak berbanding dengan calon-calon sebelumnya, saya percaya dan saya berharap para penduduk akan menilai pasukan kami berdasarkan kepada apa yang telah kami tawarkan dan bangunkan untuk mereka. Dan calon-calon kami sendiri adalah calon-calon yang bukan calang-calang. 2 orang baru yang telah menyertai kami, Encik Vikram Nair dan Encik Ong Teng Koon, adalah karyawan yang telah pun berjaya dalam bidang masing-masing, yang telah pun menawarkan khidmat kemasyarakatan sebelum mereka disertakan dalam pasukan PAP. Kedua-dua mereka adalah calon-calon yang mengambil berat
mengenai kebajikan dan pembangunan masyarakat, termasuk insan dan individu yang tinggal di kawasan kita ini. Kedua mereka telah pun berkhidmat di kawasan Undi. Encik Ong Teng Koon di kawasan saya selama hampir setahun yang lalu, dan Encik Vikram Nair mempunyai pengalaman berkhidmat di Chong Pang. Mereka telah pun menunjukkan minat dan rasa prihatin akan kebajikan para penduduk, dan saya percaya ini juga akan menjadi asas yang kuat bagi pasukan PAP yang dipimpin oleh Encik Koh Boon Wan terus menawar khidmat kepada para penduduk. Perincian tentang masjid baru di Admiralty? Sehingga kini belum ada perincian bagi masjid baru yang akan dibina itu, tetapi saya bersal hati kerana MUIS dan pemerintah telah pun membuat keputusan untuk membina sebuah lagi masjid baru di kawasan Woodlands ini kerana penduduk semakin bertambah, dan Masjid An-Nur yang telah pun berusia 30 tahun tidak lagi dapat menampung bilangan jemaah yang semakin bertambah. Masjid baru itu jangkanya akan terletak di hujung kawasan Woodlands, di hujung Avenue 1 dan berdekatan dengan Avenue 12. Dan saya percaya kedudukannya itu dapat memenuhi keperluan penduduk di kawasan Woodlands yang kian bertambah bilangannya dengan munculnya blok-blok HDB yang baru.